Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. لك الحمد ولك الشكر يا ربي، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم السلطان. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Kita sambung lagi kitab pengajian Aqidah Wasithiyah. Masih lagi pada matan pada muka surat yang ke-10. Wa huwa imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al mauti wal imanu biqadari khairihi wa syarrihi. Kita telah membicarakan berkenaan dengan beriman kepada Allah, malaikat, dan bagaimana kita sebut kuliah kita pada minggu yang lepas, 2 minggu lepas, bahawa malaikat tu Allah Ta'ala jadikan dengan tugas-tugasnya sendiri, bukan bermaksud bahawa dia membantu Allah, tidak. Allah Ta'ala tidak perlu kepada bantuan, tetapi penciptaan pada malaikat adalah menunjukkan kehebatan dan kekuasaan serta kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masuk bab berkenaan dengan beriman kepada kitab. Kalau kita boleh tengok pada muka surat yang ke-13, ada sedikit huraian yang disebut oleh syarah ini. Ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Beriman kepadanya mencakup iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah. Beriman pula kepada nama-nama kitab yang disebutkan secara khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Beriman dengan kitab-kitab disebut secara khusus oleh Allah dalam kitabnya seperti Taurat, Injil dan Zabur. Dan bahawa Allah memiliki kitab-kitab yang lain selain itu yang diturunkan kepada nabinya. Tidak ada mengetahui nama-namanya dan jumlahnya selain daripada Allah yang telah menurunkannya. Demikian pula mencakup iman kepada Al-Quran Al-Azim, bahawa ialah firman Allah yang diturunkan dan bukanlah makhluk. Darinya bermula dan kepadanya kembali sebagaimana terangkan penetapannya. Oleh itu Al-Quran berbicara, Allah berbicara dengan Al-Quran, Taurat, Injil dan firman-Nya yang lain. Dan bagi umat ini Al-Quran teristimewakan daripada kitab-kitab Allah yang lain kerana dia wajib diikuti, dibenarkan beritanya dan diamalkan segala hukumnya. Baik. Yang ketiga iaitu wa kutubihi, beriman dengan kitab. Ya, ini kitab suci ya Allah Ta'ala turunkan bersama dengan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap Rasul ini memiliki kitab suci dia.
berdasar kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hadid, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Ia bermaksud sesungguhnya kami telah mengutuskan Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata yang telah kami turunkan kepada mereka kitab dan neraca keadilan. Baik. Dalam bab kitab ni menunjukkan bahawa setiap Rasul diberikan kitab suci. Hanya kita sahaja tidak mengetahui kitab-kitab suci yang Allah Ta'ala beri kepada Rasul-Rasul tersebut. Kerana dalil kenabian ini adalah kitab yang dibawa oleh Rasul tersebut, yang mengandungi syariat yang kita kenal sebagaimana suhuf Ibrahim dan juga Musa, Taurat, Injil dan juga Zabur dan juga Al-Quran. Semuanya ada 6. Tetapi suhuf Musa yang diturunkan ada perselisihan. Ada yang pendapat bahawa Taurat, ada yang meletakkan asing di antara Taurat dengan suhuf Musa. Maknanya Taurat. Ada lagi penambahan pada Taurat, iaitu suhuf yang lain. Suhuf ni makna lembaran-lembaran yang kecil yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Ibrahim pun Allah Ta'ala turunkan kepadanya suhuf sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, dalam Sabbihisma Rabbikal A'la, ayat akhir itu, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi kitab ini menunjukkan tanda hukum dan syariat yang Allah Ta'ala wajibkan kepada Rasul tersebut. Cuma kita kena bezalah. Maka kita kena beza bahawa lagi kita akan bincang bab perbezaan tu, masalah beriman kepada Rasul. Ni kita sebut kitab dulu. Yang pertama sekali kita kena faham, kitab Allah bukan makhluk. Mu'tazilah dia faham lain daripada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita memahami bahawa Al-Quran yang turun di hadapan kita adalah kalamullah, kata-kata Allah Ta'ala, yang bawa maksud apa yang Allah Ta'ala mahukan untuk manusia buat semasa manusia hidup di atas muka dunia ini, berdasarkan kepada Al-Quran. Al-Quran merangkumi beberapa aspek. Yang pertama sekali dia sebut Al-Quran ini adanya Allah itu. Yang kedua, Al-Quran ini mentarbih Allah Ta'ala kepada muka bumi ini. Dan yang ketiga, Al-Quran menyebut berkenaan dengan akhirat, menciptakan, mentarbih akhirat. Itu pokok yang manusia kena tahu. Dan yang keempatnya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hidup di atas muka dunia supaya selamat di hari akhirat. Itu dalam Al-Quranul Karim yang Allah Ta'ala ceritakan. Jadi nak faham Al-Quran ini mestilah dengan Rasul. Kerana Rasul Nabi SAW yang membawa Al-Quran ini, yang membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sendiri. Taurat yang Allah Taala turunkan kepada Bani Israel, begitu juga Injil, begitu juga dengan Zabur. Dalam kitab-kitab ni soal akidah sama. Soal syariat kehidupan itu berbeza. Setiap kitab yang Allah Taala turunkan ada solat. Dua benda, solat dengan zakat. Solat dan zakat ini merupakan ibadah turun-temurun
yang dilakukan oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, bukan sahaja umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malahan nabi sebelum daripada ini mengerjakan solat serta mengeluarkan zakat. Solat yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah fardukan kepada Ibrahim, pernah fardukan juga kepada Musa dan sebagainya. Semua mereka ini solat, tetapi mungkin bacaan-bacaan dalam tu berbeza. Dari sudut syariat kehidupan itu berbeza, tetapi daripada sudut syariat akidahnya sama. Tak lari walaupun satu. Kerana semua nabi-nabi itu membawa manusia, membawa umat dia menjadi hamba Allah dan tidak mensyirik ke Allah Ta'ala. Itu tujuan Allah Ta'ala kirim nabi, supaya manusia hidup dalam keadaan tidak bergelumang dengan syirik. Nabi diutuskan bersama dengan kitab. Sebab tu apabila kita baca wa kutubihi, kita kena baca juga wa rusulihi, kerana ada kaitan di antara kedua itu. Di dalam kitab lagi mengandungi perundangan untuk menyelamatkan manusia daripada malapetaka. Itu dalam kitab, baik dalam kitab Taurat, Injil ataupun Zabur. Persoalannya, adakah kitab yang ada pada hari ini yang dimiliki oleh golongan Ahlul Kitab, yang kita sebut mereka Ahlul Kitab, sebenarnya mereka telah lari daripada Ahlul Kitab, mereka telah jadi Ahlul Hawa, ahli hawa nafsu. Sebab kitab yang asal mereka sendiri, mereka tak guna lama dah. Mereka telah ubah kitab mereka. Al-Quran boleh diubah ataupun tidak. Al-Quran tidak boleh diubah kerana ada penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala sebut, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Di antara nama Al-Quran az-zikr, itu peringatan. Wa inna lahu lahafizun, kamilah yang menjaga Quran ini daripada diceroboh oleh mana-mana orang. Hatta walaupun satu baris sahaja tertinggal, orang baca Quran, orang akan repot bahawa ni satu baris tertinggal. Itu kehebatan Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Sehinggalah sampai pada hari ini tidak ada orang yang berani untuk mengubah Al-Quran itu sendiri. Dan kalau dia ubah pun tidak ada pengikut. Kalau dia boleh ubah, dia buat surah lain yang kita dengar, Mirza Ghulam Ahmad, seorang tokoh Qadiani, ajaran Qadiani, mari daripada India. Tokoh nama Mirza Ghulam Ahmad. Kalau tuan-tuan boleh buka sejarah Mirza Ghulam Ahmad ni, membawa ajaran Qadiani. Ajaran Qadiani tersebut ajaran yang merebak di Malaysia juga, khususnya di Selangor. Sehingga bismillah, Majlis Agama Islam Negeri Selangor terpaksa buat fatwa Qadiani, berlawan di mahkamah. Berlawan di mahkamah, naik turun mahkamah nak kata apa yang dia kata tu betul. Mirza Ghulam Ahmad diangkat menjadi nabi oleh ajaran Qadiani, dan cuba untuk mengubah Al-Quran, untuk membuat surah yang lain. Ada pengikut, tapi tak lama. Pengikut. Ini menunjukkan bahawa syariat Al-Quran betul-betul satu syariat yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Baik. Tapi banyak lagi suhuf-suhuf yang lain yang Allah Ta'ala sendiri tak beritahu kepada kita. Kerana Nabi, Rasul ni, Rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya sebut tadi, bersama dengan kitab dia. Peranan kitab itu sendiri iaitu untuk dibacakan dan diamalkan dalam kehidupan. Bukan sahaja baca, tapi amal dalam kehidupan. Apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelum daripadanya adalah satu perintah daripada Allah yang termaktub dalam kitab Al-Quran. Dan semua
ajaran-ajaran Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam ditutup dengan Al-Quran. Al-Quran adalah syariat yang paling sempurna. Sehingga kan Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman pun tidak membawa Injil. Kita katalah kalau ada Injil yang asli, Nabi Isa tak bawa Injil yang asli. Nabi Isa membawa Al-Quran sebagai kitab pelengkap untuk syariat manusia, untuk kehendak Allah Ta'ala kepada manusia ini. Apa yang manusia perlu buat hidup atas muka dunia ini. Baik. Oleh kerana itu, bila kita bicara berkenaan dengan Al-Quran, kita kena tahu isi kandungan Al-Quran. Jangan kita mati dalam keadaan kita tidak tahu kitab kita sendiri. Karena itu syariat. Itu syariat. Kita hidup atas muka dunia ni, contoh saya bagi mudah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi ambil lesen, dia akan ajar kepada tuan-tuan semua undang-undang. Yang kadang-kadang kita tak pernah dengar pun undang-undang tu. Tak pernah dengar pun undang-undang. Mungkin kita rasa sebelum daripada ni tak ada masalah kita buat, tapi rupanya salah dengan undang-undang jalan raya. Daripada mana kita nak tahu benda tu salah dah betul? Apabila kita duduk atas jalan raya, mesti kita ada panduan buku undang-undang jalan raya. Duduk jalan raya, duduk atas muka bumi ni hak Allah. Allah Ta'ala yang tentukan. Macam mana kita nak tahu benda tu boleh, benda tu tak boleh kalau kita tak belajar Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Kita tidak akan tahu. Maklumat itu ada dalam Quran dan maklumat itu dihuraikan oleh Nabi SAW. Maka seorang manusia yang bergelar hamba Allah tidak akan sempurna sifat kehambaan dirinya kepada Allah Ta'ala apabila dia jauh dengan Al-Quran. Dia tidak akan sempurna. Al-Quran nak berbanding dengan kitab-kitab yang lain, Al-Quran lebih mudah. Nak banding ke kitab-kitab yang lain yang mempunyai 1000 surah, yang mempunyai 1000 ayat. Paling panjanglah Al-Quran suratul Baqarah. Lebih hebat lagi, Al-Quran boleh berada pada dada-dada umat dia yang mahu menghafal Al-Quran. Mudahnya Al-Quran ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran sendiri, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana, dan kami mudahkan Al-Quran untuk kamu mengambil peringatan. Maka kenapa kamu tak ambil peringatan, wahai manusia? Maknanya Al-Quran ni untuk mudah faham, teramat mudah. Dia tak sama dengan kitab lain. Untuk hafal, amat mudah untuk hafal. Untuk baca, amat mudah untuk baca. Mulut kita duk payah situ, payah mulut kita. Cakap benda lain, buih mulut tak apa. Nak baca Quran tu jadi kepayah. Mulut kita hak kata payah, tapi Quran tu sendiri Allah Ta'ala kata mudah. Semua orang boleh ambil peluang daripada Quran. Budak-budak pun boleh ambil Quran daripada Quran, orang tua pun boleh ambil manfaat daripada Quran. Semua mudah. Untuk hafal Quran, budak pun boleh hafal, orang tua pun boleh hafal. Kalau nak, dan kalau tak mahu, tak ada arah. Nak buat macam mana? Kalau kita ni umur lanjut dah baru kenal Al-Quran, tak apa, kita hafal wadduha sampai ke bawah. Wadduha sampai ke bawah. Habuan nak jadi Tok Imam. Bila Tok Imam tak mari ke, sakit gigi ke, kita boleh ganti. Sebab apa? Paling kurang kita hafal wadduha sampai ke bawah tu boleh jadi imam dah. Tak hafal surah tinggi-tinggi pun boleh faham ni? Jadi susah buat kita, jadi susah dengan Al-Quran ni, rasa payah, rasa apa, padahal senang je. Walaqad yassarnal Qur'ana, kena ambil betul-betul ayat ni. Kami mudah ke Al-Quran untuk kamu. Mudah maknanya mudah. Nak faham tu mudah, nak baca tu mudah, hukumnya mudah, nak erti, semua perkara mudah Al-Quran. Nak banding dengan benda lain.
Tuan-tuan bayanglah. Budak tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Ambil SPM tingkatan 5. Boleh 3A. Tapi budak hafal Quran, tingkatan 1 dia tak mengaji, tingkatan 2 tak mengaji, tingkatan 3 tak mengaji. Tingkatan 5 tu baru dia mengaji untuk ambil pelajaran SPM. Tu pun masuk tuition. Boleh 6A, boleh 7A. Sebab apa? Ada orang kaji tak benda ni? Ada kajian. Ada kajian tentang ni. Kenapa budak tahfiz Quran ni kadang-kadang paling lekeh lah, 2A, 3A paling lekeh. 2A, 3A. Budak-budak yang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 tu tak ada A, semua habuk. Bila orang kata kenapa dia boleh mengaji setahun SPM ni, sebab apa? Di antara asbabnya, Al-Quran yang payah tu dia boleh hafal. Dan dia sentiasa dalam keadaan menghafal, mudah formula matematik dia hafal. Kawan saya tak pernah belajar soal fizik, kimia, tak pernah belajar. Tahun SPM baru dia belajar. Dengan admatnya, mak dia hantar sekolah dulu. Mak dia kata ni sekolah ni tak apa nak jadi, dia kata. Mak dia kata ke ustaz tu, ambil lah hafal Quran lah, dia kata. Orang Melayu fikir gitu. Sekolah tak apa nak jadi, masuk tahfiz Quran. Sekolah tak apa nak jadi, masuk tahfiz Quran. Dia kira tahfiz Quran ni macam tong sampah untuk membentuk hak malas-malas sekolah ni. Yang teruk lagi pemikiran kita ni, orang kita ni teruk lagi pemikiran, atau anak mengaji sekolah agama nak makan terkedarah apa dia kata. Tak kerja kerajaan, payah sebab anak mengaji agama. Boleh dia kata gitu. Dia kata kalau mau mati esok, cucu mana nak sembahyang jenazahmu? Cucu mana nak tolong baca-baca doa pada kamu? Cuba fikir sikit. Cakap tak fikir. Cakap tak fikir akhirat, orang panggil. Kawan saya ni hebat lagi, mengaji setahun SPM, dapat A. 9A dapat. Fizik apa semua A. Sekali dapat tawaran belajar bidang perubatan di Rusia. Mengaji di Rusia, balik dia doktor. Ada seorang hafiz Quran. Hak seorang lagi pun begitu juga, mengaji hafiz Quran juga, tahun akhir ambil SPM, jadi pilot. Siang ke dia PKP ni. Tapi nasib baik dia pilot kapal terbang tu, Qatar. Saya masuk jumpa dulu, ingat lagi, pergi masuk Emirates, masuk tengok, masuk macam kenal. Saya tengok dia, saya tak tegur, takut salah orang. Kita tak percaya mengaji dengan aku, aku ni kira laju padamu, hafalmu jadi pilot. Dah, jadi kita pun duduk sejak. Dia pun senyum kita. Dia tengok, dia tanya, kata ya Allah, hentak lama tak berjumpa. Saya ni Allah kan panggil dia tu pekat adik sikit, tapi lemah lah dia sikit tu, tapi Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi ke dia jadi pilot, hafiz Quran. Atau dia doktor, hafiz Quran. Kenapa kita takut sangat nak hantar anak menghafal Quran ni? Kenapa? SPM boleh ambil dalam masa setahun, budak tu mengaji setahun. Paling lekeh budak hafiz Quran ni, saya tengok paling malah dia study, dia boleh dapat 3A. Paling lekeh, paling malah tu study gitu, tuition apa semua, duduk di rumah apa banyak tidur pada mengaji. Tapi dia dah hafiz Quran, dah habis tamat Quran. Kalau dia tekan sungguh-sungguh, lagi banyak A. Yang daripada tingkatan 1 mengaji sekolah menengah tu, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, sebutir A pun tak ada. Kamu ayah fikir sendirilah. Kehebatan Al-Quran ini memang terserlah bagi orang yang nak hafal Quran. Orang kita atau anak sekolah agama,
Atau anak hafal Quran, jadi tu imam. Dia target gitu je jadi tu imam, jadi tu imam. Yalah, hak imam tu imam. Quran ni hafalan bukan nak jadi ustaz. Tengok di Saudi belonggok-longgok doktor di hospital tu. Belonggok-longgok doktor pakar tu pakar ni seorang yang pakar bidang Al-Quran. Hak ni pakar juga bahagian bidang bedah. Nama apa dulu? Imam Masjidil Haram seorang tu. Doktor bahagian pakar bedah. Ada seorang tu doktor gigi. Tapi pakar juga bahagian agama. Orang dia mengaji macam mana tak tahulah kata-kata. Dah hafiz Quran, hafiz Quran. Hak dia Mesir. Doktor bahagian perubatan. Tapi dia alim bahagian Quran dan qiraat. Orang Arab ni kalau kita terbiasa dah dengan benda ni. Terbiasa dah. Saintis Abdul Majid Zindani, Syekh Abdul Majid Zindani, guru kami masa di Yaman dulu. Seorang saintis. Ahli ni, astronomi ni. Kaji bintang, kaji bulan semua sekali. Ahli sains. Tapi dia merupakan ulama yang besar. Ulama yang hebat. Tapi dia ahli sains. Dia wujudkan Jamiatul Iman di Yaman, Jamiah Iman. Tidak ada atas muka dunia ni mengaji I'jazul Quran, mukjizat Al-Quran daripada sudut sains. Mengaji 8 tahun Jamiah Iman, free mengaji, tak payah bayar. Daripada tahun 1 sampai tahun 8. Keluar-keluar tu terus master. Bersambung PhD lepas tu. Ada seorang sahabat kami di Pulau Pinang yang habis Jamiah Iman. Seorang yang hebatlah bidang I'jazul Quran, mukjizat Al-Quran dan juga usul. Saya nak beritahu bahawa mukjizat Al-Quran tu sendiri hebat. Tapi kita malah. Kita nak nampak tu, nak nampak lagi nak jadi tu, nak jadi ni, dapat gaji, boleh pegang kita. Belum tentu lagi. Jadi kita tanya rumah orang tua tu, ada duduk rumah orang tua tu, anak dia kerja apa? Ada hak pegawai-pegawai tinggi. Tapi mak ayah letak rumah orang tua. Cuba fikir sikit. Cuba fikir akhirat sikit, jangan duk fikir dunia. Cuba fikir kita ni nak bawa aset zuriat keturunan kita yang selalu kita sebut qurrata a'yun, sejuk mata memandang. Dengan Al-Quran ni dia akan jadi sejuk mata memandang. Sebab kehebatan Al-Quran itu sendiri ya Allah Ta'ala sebut sebagai kitabullah, satu kitab Allah, yang keduanya mukjizat. Jangan kita takut. Baik. Yang keempatnya wa rusulihi. Kita kena baca dua kitab dengan rasul ini supaya mudah kita faham. Setiap rasul Allah Ta'ala beri dia kitab. Maka kalau kita kata rasul yang keempat ini pada muka surat 14 tu, itu keempat, beriman kepada para rasul. Keimanan itu mencangkup iman kepada semua nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala dan kepada semua rasul yang disebutkan oleh Allah dan kitab-kitab dan dalam kitabnya. Dan bahawa Allah juga memiliki rasul-rasul selain daripada mereka dan nabi-nabi yang tidak diketahui namanya selain Allah yang mengutuskan mereka. Demikian juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah penutup kepada para nabi dan tidak ada nabi-nabi lagi setelahnya, dan bahawa Allah mengutuskan beliau kepada dua jenis makhluk, iaitu manusia dan jin. Baik. Rasul adalah benda yang lain. Rasul adalah lain dengan Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul, tetapi Rasul itu Nabi. Boleh faham tu? Ada jadi Nabi saja yang Allah Ta'ala tidak beri kepada dia umat, dia seorang-seorang dia. Ada yang menjadi Rasul, Rasul wajib kena sampaikan kepada umat. An-nabiyyu man indahu naba'un. Nabi-nabi ni orang yang ada berita daripadanya untuk disampaikan. Bila sampaikan berita tersebut jadi Rasul. Kalau kita tengok dalil dia, Rasul ini bermulanya syariat untuk dakwah ini pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Itu bermulanya Rasul. Nabi Adam sebagai Nabi, tidak ada umat, dan dia bukan Rasul. Dia disebut sebagai Abul Bashar, bapa kepada manusia ini. Nabi Nuh lah
era dakwah yang pertama sekali. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Suratun Nisa ayat yang ke-163, Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah berikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Yakni seperti yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi yang sesudahnya. Maknanya era dakwah ni bermula pada zaman Nabi Nuh. Belum pada zaman Nabi Nuh tu ada nabi. Tapi rasul wa rasulihi, rasul ni bermula dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh digelar sebagai Adam Ats-Tsani, Adam yang kedua. Di antara Adam dengan Nabi Nuh jangka masa yang lama, yang panjang. Nabi Adam Allah Ta'ala turunkan tidak banyak syariat kepada dia untuk kehidupan. Dia beritahu kepada anak dia sehinggalah biak anak cucu cici Adam sampailah kepada zaman Nabi Nuh. Ketika mana zaman Nabi Nuh mereka balik menjadi syirik pada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantik Nabi Nuh menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah ini. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, kalau kita boleh tengok di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-26, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwwah wal kitab. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh dan Ibrahim, dan kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan juga Alkitab. Kami wariskan dia nabi dan juga kitab. Sebab tu saya kata apabila kita sebut nabi, rasul, di sana ada kitab yang mereka ada. Nabi ada kitab yang dia untuk dia saja, tak ada umat dan dia tak disuruh supaya beritahu kepada orang. Tetapi rasul-rasul mesti kena beritahu dan mesti ada umat. Termasuklah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksudkan dalam ayat tadi surah Al-Hadid itu kepada keturunan keduanya, iaitu keturunan Nuh dan Ibrahim. Nah, sebelum Nuh bukan daripada keturunan Nuh, tidak. Sebelum Nabi Nuh bukan keturunan Nabi Nuh. Bawah pada Nabi Nuh ialah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Al-Quran ni bila dia berbicara berkenaan Rasul, dia akan sebut Nabi Nuh yang pertama menjadi Rasul. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW bab berkenaan dengan syafaat. Dalam hal ini Nabi SAW sebut di padang mahsyar nanti orang minta syafaat. Maka orang-orang pun pergilah kepada Nuh. Anta awwalur rasul. Itu perkataan Nabi. Anta awwalur rasul ba'athahu Allah ila ahli al-ardi. Engkau adalah Rasul pertama yang diutuskan oleh Allah datang muka bumi. Ini jelas bahawa Nuh merupakan Rasul. Jadi lagu 25 Rasul tu kena tukar 25 Nabi. 25 Nabi. Kerana Nabi Adam tu dia tidak ada umat dia. Nabi Idris, lepas pada Adam, Idris ni Allah Ta'ala tak beritahu banyak dalam Quran. Wadhkur fil kitab Idris, tu je Tuhan bagi tahu. Sejarah dia macam mana, ada orang kata dia ni merupakan tok nenek Nabi Nuh. Tapi tidak dapat dijelaskan dengan tepat dan tidak ada dalil yang kuat bagi menyokong. Kecuali cerita-cerita Israiliyat yang kita tak payah ceritalah. Buang masa cerita Israiliyat. Buang masa. Kadang-kadang mengarut, kadang-kadang bercanggah dengan hadis Nabi SAW, cerita Israiliyat. Tapi geng-geng yang suka kepada teori-teori mengarut ni, dia suka cerita Israiliyat ni. Dia suka cerita Israiliyat sebab cerita. Bercanggah dengan Quran pun ada. Cerita Israiliyat sebut dalam bab Nabi Yusuf contoh lah. Saya bagi contoh.
mak Nabi Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf pukul Nabi Yusuf, dia kata. Letak dalam telaga tu, pukul dia. Sedangkan dalam Quran lah hadis tak cerita pukul. Niat dia satu je, adik-beradik Nabi Yusuf ni. Bukan dia nak pukul, dia benci Yusuf, tidak. Dia cemburu dan dia nak supaya Nabi Yaqub tu alihkan pandangan kepada dia, pada adik-beradik. Tu je niat dia. Dia bukan tak sayang pada adik dia Nabi Yusuf tu, dia sayang. Cuma masalahnya kita nak buat macam mana supaya pandangan ayah tu tidak menghala pada Yusuf saja, biar menghala pada kita juga. Lalu kita kena ambil Yusuf ni, kita buang merata lah dia. Kalaulah dia tu pukul, dia tu jahat sangat, dia tak pergi tunggu Nabi Yusuf 3 hari. Dia pergi tunggu, dia bagi makan. Dia letak dalam telaga. Tuan-tuan jangan faham, telaga yang letak tu telaga macam telaga kita ni, letak dalam air tu bukan. Di Arab ni telaga besar. Besar telaga tu luah. Yang ada airnya kecil je, bawah tu je. Nak turun ke bawah tu dia ada anak tangga. Daripada atas tu ada tangga tepi, jalan tepi. Dia pasang gitu. Dia letak tangga paling bawah tu. Awak Nabi Yusuf tak lari. Kau boleh naik tangga tu lari. Dia tak lari. Sebab Allah Ta'ala ilham kepada Yusuf, mu duduk situ Yusuf. Satu hari nanti kamu akan cerita apa yang dibuat oleh adik-beradik kamu ni kepada adik-beradik kamu. Kamu akan cerita kepada mereka apa yang mereka buat pada hari itu. Kemudian, mu duduk situ. Adik-beradik ni tak jahat. Dia cuma khianat gitu je. Dia tengok jauh-jauh. Kata riwayatnya 3 hari juga dia tengok tak ada orang mari ambil Nabi Yusuf ni. Tak ada makan lagi, hantar makan. Kalau dia tu jenis pukul Nabi Yusuf sebagaimana cerita Israiliyat tu, dia tak bagi makan, biar matilah. Kita kata, tak, dia tak bagi mati. Dia sayang adik dia. Cuma masalah tu, nazara syaitanu baini wa baina ikhwati, ni Nabi Yusuf kata. Apa yang menyebabkan aku dengan kamu ni begini? Nazara syaitan yang menyebabkan kamu jadi gitu. Allah, cantik perkataan Nabi Yusuf ni. Bila adik-beradik dia kata, hal anta Yusuf? Adakah kamu Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Dia kata aku Yusuf dan ini saudara aku. Satu mak satu pak itu Bunyamin. Terkejutlah adik-beradik dia. Tapi perkataan dia tu, qad manallahu alaina, Allah Ta'ala tetap kepada kami. Belum pada tu dia kata, apa yang aku jadi pada aku, nazara syaitan baini wa baina ikhwati. Syaitan yang menjadikan kita dua ni begini. Dia tak kata, sekarang ni baru mari aku jadi raja dah. Dulu buang aku dalam telaga, nampak biji pun tahu. Tak ada lah, dia tak kata begitu. Nabi Yusuf tak kata, dia tak pernah ungkit kembali kesalahan. Ini adalah salah satu daripada ajaran kepada kita bahawa seseorang yang telah berubah daripada kesalahan, jangan kita ungkit kesalahan dia lepas. Jangan kita kata, kalau dulu lah awak ni. Jangan. Dia mungkin terasa hati. Nabi Yusuf nak jaga hati tu, dia kata, sebab syaitan ni. Kamu baik sebab syaitan je. Sehingga musafir mari ambil Nabi Yusuf tu, cepat-cepat dia balik, dia berlari. Dia kata, ambil lah awak pergi, dia kata. Dia kata, ambil awak pergi, apa? Dia ni hamba kami ni, kami tak larat nak bela dia. Dia duduk lari semua, dia kata. Duduk sekejap nak bela dia, lari. Duduk sekejap lah, tak larat nak bela, ambil lah, dia kata. Ambil lah, kami jual lah kepada kamu. Wa kana minaz zahidi, Allah Ta'ala sebut laku bahawa syarauhu bi thamanin baksin darahim ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Apa makna dia? Dia jual tu murah-murah je, bukan dia nak duit. Kalau dia jahat, kita jual mahal. Duit kita bagi ramai-ramai. Dia jual tu supaya ambil buat pergi, ambil. Jangan duduk sini lama-lama, susah ayah tahu. Bila lama-lama, pergi buat pergi. Itu yang boleh kita sebut cerita Israiliyat lain dengan cerita Al-Quran. Jadi bab Israiliyat ni, kalau bab kitab ke apa ke, Nabi sendiri pun banyak cerita Israiliyat. Jadi apabila mari cerita Israiliyat ni, kadang-kadang dia menjahanamkan risalah Nabi. Dan apabila cerita Israiliyat itu sendiri ada kaitan dengan hadis Nabi, barulah boleh kita beritahu. Baik. Itu perbincangan kita berkenaan dengan Rasul ni. Ada lagi beberapa perbincangan, itu di antaranya, jika ada yang awak tanya,
Nabi akhir zaman Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa akan turun di akhir zaman sebagai seorang rasul. Sedangkan ada hadis Nabi yang kata Abu Bakar adalah orang yang terbaik, umat yang terbaik lepas daripada Nabi adalah Abu Bakar. Bagaimana pula dengan Nabi Isa akan turun? Ada percanggahan sikit di situ. Nabi kata terbaik itu Abu Bakar, tapi akhirnya Nabi Isa akan turun. Dan apa status Abu Bakar ni? Sahabat. Nabi Isa tu Nabi. Adakah Nabi Isa tu Abu Bakar tu lebih tinggi ke macam mana? Itu diperbahaskan. Apa yang kita nak sebut tu insya-Allah kita sebut bulan depan. Tu iklan sahaja. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita bertemu lagi di masa-masa akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.